Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana terus setia dan juga kekal bersama kami di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Clip. Alhamdulillah, Bicara Naratif kembali menemui anda untuk minggu ini. Malam ini kita akan bercakap berkenaan tentang rang undang-undang anti gangguan seksual yang telah pun diluluskan dan juga dibahaskan di Parlimen, dan Julai merupakan satu tarikh yang penting untuk kita melihat bagaimana ia diterjemahkan dan juga dimanifestasikan untuk penguatkuasaannya selepas ini. Cuma apabila kita bercakap tentang gangguan seksual, sudah pasti selama ini ia menjadi suatu perkara yang dianggap tabu dalam kalangan masyarakat dan mungkin agak sukar untuk diperjelaskan, atau ada juga mungkin mangsa yang malu dan juga tidak ingin untuk tampil ke hadapan disebabkan isu ini juga melibatkan orang terdekat. Jadi pada malam ini kita akan bercakap tentang rang undang-undang anti gangguan seksual, bagaimanakah pemahamannya, perjalanannya dan juga penguatkuasaannya. Saya amat bersatu untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih bersama dengan kami. Tahniah diucapkan kepada Kementerian atas kejayaan dalam kita melihat rang undang-undang anti gangguan seksual ini diterjemahkan kepada peringkat masyarakat. Juga bersama dengan kita adalah Puan Nur Zabita Muhammad Nur yang juga merupakan seorang pengamal undang-undang dan juga peguam yang akan bercakap lebih lanjut tentang bagaimanakah pengaplikasian RUU ini. Terima kasih Puan bersama dengan kami. Sama-sama. Okey, kita terus saja mulakan bicara nanti pada malam ini tanpa buang masa bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri. Perjalanan yang panjang dilalui oleh pihak kementerian dan juga seluruh institusi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan usaha undang-undang anti gangguan seksual ini. Jadi bagaimanakah realisasinya perkara ini boleh diterjemahkan? Mungkin di peringkat kementerian, YB boleh perjelaskan, YB. Okey, terima kasih Ismail. Kalau kita melihat tentang sejarah penggubalan RUU anti gangguan seksual ini sendiri, sebenarnya ya, kalau di peringkat kementerian telah pun dimulakan sejak daripada tahun 2011. Sekarang tahun 2022, 11 tahun telah berlalu. Kalau ikutkan daripada NGO sejak daripada tahun 1990-an pun telah pun diperjuangkan tentang isu ini. Bila kita sebut tentang isu gangguan seksual ini, ya, kerana kita lihat walaupun ada beberapa undang-undang ya yang telah diguna pakai dan ada penambahbaikan yang dibuat daripada tahun 2019 sehingga sekarang, tapi dia tak ada satu undang-undang khusus, ya. Kalau ada yang akta di tempat untuk yang akta di tempat kerja dan juga yang ini yang khusus untuk gangguan seksual. Sebab kita lihat sekarang ini perkara-perkara yang gangguan seksual ini seolah-olah cuba dinormalisasikan. Ya, kita tak nak ianya dinormalisasikan dan ada setengah pihak menganggap ianya satu gurauan. Tetapi kepada orang yang menerimanya itu, ianya mendatangkan satu keaiban dan akhirnya akan mendatangkan trauma kepada mereka, ya, dan akan menjadikan produktiviti kerja juga akan terjejas. Dan ini kita telah sejak daripada tahun 2019 kita dah adakan perbincangan libat urus dengan kementerian-kementerian, dengan NGO, sesi demi sesi yang kita telah jalankan. Dan pada tahun 2019 apabila kita menjalankan survey di atas talian dan 28,000 responden yang terlibat, dan kita dapati lebih daripada 65% mengatakan bahawa mereka tidak bersedia untuk melaporkan perkara ini, ya. Mereka ini terlibat dalam gangguan seksual. Sebab-sebab yang saya sebutkan tadi itulah, kerana malu, trauma, ya, dengan bahan pembuktian yang agak tinggi, ya, apabila nak dibawa ke muka pengadilan dan sebagainya. Jadi pihak kementerian, ya, dalam kita menggubal rang undang-undang ini juga, kita dapatkan semula pandangan daripada umum, ya, daripada rakyat, dan alhamdulillah bila kita bawa ini semula kepada kajian yang kepada rakyat, lebih daripada 80% mengatakan bahawa mereka bersedia untuk melaporkan perkara ini sekiranya berlaku. Jadi saya kira ini satu petanda yang baik, menunjukkan bahawa mereka dah ada satu platform alternatif untuk mereka mengadakan aduan, ya, berkaitan dengan gangguan seksual. Apa yang lebih penting bagi saya sebenarnya, ya, RUU AGS ini kita nak bagi tahu bahawa apabila undang-undang ini dibuat, tidak perlu, tidak boleh dinormalisasikan budaya gangguan seksual ini, sebab ianya sangat-sangat, ya, macam kita tengok ada yang kemurungan, ada yang trauma, ada yang akhirnya menjejaskan kesihatan dia, produktiviti dia. Jadi ini perlu untuk kita di samping itu mewujudkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Dia bukan saja berlaku kepada wanita, lelaki pun ada juga
juga gangguan seksual. Ada juga. Jadi di sini kita tunjukkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Itu juga perlu kita semai dan jaga. Kita juga seiring sebenarnya Yang Berhormat Datuk Seri dengan Konvensyen Menangani Kedagasan Terhadap Wanita ataupun SEDAW di antarabangsa. Banyak ratifikasi telah kita lakukan kepada beberapa peruntukan undang-undang. Jadi apakah Yang Berhormat Datuk Seri melihat ini satu lagi perjalanan kita untuk move forward supaya seiring dengan satu lagi undang-undang yang dianggap sebagai standard di peringkat antarabangsa? Ya, ini juga merupakan kita punya komitmen kepada di peringkat antarabangsa bahawa diskriminasi kepada wanita. Ya, jadi yang ini apabila kita mengadakan RU ini, ya, kita melihat kalau kita lihat kebanyakan mangsa menjadi gangguan seksual ini adalah wanita. Ya, kebanyakannya walaupun ada pun lelaki. Jadi ini kita menunjukkan di negara kita ini diskriminasi gender, cuba kita kurangkan gap di antara lelaki dan wanita ini. Bahawa wanita di Malaysia ini yang kita jaga dengan saksama dari segi hak dan peluang dia. Wanita ni dia bukan apa, dia bukan nak minta lebih-lebih pun. Kita cuma minta supaya kita diberi hak dan peluang yang sama. Banyak lagi dia bukan isu ni lagi, banyak lagi dari segi pekerjaan, gaji dan sebagainya yang masih lagi kita cuba tengah fight supaya hak kesaksamaan gender itu terus diberikan ruang dan peluang supaya kita dapat membina masyarakat yang lebih sejahtera. Okey, beralih kepada Puan Zabita. Apabila kita melihatkan kembali kepada analisis kepada banyak perlakuan gangguan seksual ini, kebanyakannya mangsa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri malu untuk tampil ke hadapan kerana ia melibatkan hubungan yang melibatkan superiority antara pemangsa dan juga mangsa. Contohnya mungkin pekerja dan juga majikan, anak-anak dan ibu bapa, sahabat handai dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita mengajak dan juga memberikan pemahaman hak bagi seseorang mangsa itu supaya tidak gentar berkenaan tentang kesan dan juga akibat sekiranya tidak melaporkan kepada pihak berkuasa? Dalam keadaan ini kita lihat kadang-kadang mangsa ini mungkin dia tidak tahu apakah langkah yang perlu diambil. Jadi manusia ni apabila dia tidak tahu, maka kebarangkalian itu menyebabkan mereka merasa takut. Misalnya contoh, kita perlu faham dulu bahawa gangguan seksual ini dia ada dua tindakan yang boleh diambil. Yang pertama adalah tindakan jenayah. Maka kita buat laporan polis terlebih dahulu. Jadi ada section-section yang melindungi mangsa-mangsa bagi gangguan seksual ni. Kita lihat di bawah section 354 Kanun Keseksaan. Ianya adalah perbuatan menggunakan kekerasan jenayah untuk mencabul. Ada juga yang kadang-kadang mereka tidak dapat membezakan. Kita berpatah balik kepada isu kefahaman. Ada setengah orang kata, lawak ni dikira lucah ke? Jadi kesedaran itu apabila tidak tahu sebenarnya menghantarkan gambar visual yang tidak senonoh adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Yang saya sebutkan ini adalah tindakan-tindakan yang boleh dibuat di bawah jenayah. Maknanya mangsa pergi membuat laporan polis dan seterusnya polis akan membuat siasatan. Dan seterusnya adalah tindakan dari segi sivil. Contoh itu yang ada rang undang-undang ni adalah untuk membuat pampasan ganti rugi. Kadang-kala apa yang dicari oleh mangsa itu sendiri sebenarnya mungkin bukan isu ganti rugi tetapi dia rasa tidak selesa. Gangguan seksual dibuat di dalam tempat kerja. Jadi rang undang-undang ini menyediakan permohonan maaf. Contohnya arahan permohonan maaf, menyediakan permohonan maaf. Kita berpatah balik kepada isu kenapa mangsa tak ke depan untuk membuat laporan sama ada tindakan laporan polis jenayah ke ataupun tuntutan ganti rugi. Satu berkenaan dengan isu kefahaman dan kesedaran. Itu yang kita perlu didik dari semasa ke semasa berkenaan dengan kesedaran gangguan seksual. Yang dibuat itu salah walaupun gurauan semata-mata. Dan seterusnya isu berkaitan dengan itulah yang dikatakan tadi hubungan. Ada setengah orang dia takut buat laporan polis, mungkin yang ditangkap itu adalah jiran. Dan dia rasa tidak selesa, nanti bergaduh pula dengan jiran. Jadi dalam keadaan ini kalau wujudnya tribunal di bawah rang undang-undang gangguan seksual ni, maka mangsa boleh mendapat pampasan ganti rugi dan juga berkenaan dengan permohonan maaf. Jadi tertakluklah semuanya berpatah balik kepada isu kesedaran dan juga
apakah tindakan yang sepatutnya diambil. Ya, sejauh mana mangsa itu bersedia untuk mendapatkan hak keadilan bagi pihaknya. Ya, Yang Berhormat Datuk Seri, kalau tadi disebutkan banyak kita bercerita tentang bagaimana kita memahamkan masyarakat dan juga mangsa khususnya tentang pelakuan-pelakuan yang membawa kepada gangguan seksual. Definisi sebenar gangguan seksual, kerana mungkin kita melihat dari segi gesture, verbal, malah dengan tindakan semudah mengenyitkan mata juga boleh menjadi satu gangguan seksual. Jadi apa sebenarnya definisi bagi perlakuan yang boleh menjurus dan juga menjerumuskan seseorang itu kepada satu tindakan yang digelar sebagai gangguan seksual? Ya, kalau kita tengok definisi gangguan seksual itu sendiri ialah apa-apa saja perlakuan yang tidak diingini, ya, yang bersifat seksual dalam apa-apa jua bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang, kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina dan merupakan satu ancaman kepada kesejahteraan dia. Jadi kita memberikan definisi gangguan seksual ini dengan lebih meluas lagi. Ya, jadi maksudnya sama ada lisan, fizikal, yang bukan lisan. Jadi bentuk-bentuk ini asalkan dia rasa terancam, sebagai contoh, kepada sesetengah orang mungkin kalau seseorang itu melihat kepada dia tidak merasa apa-apa. Tapi kepada setengah orang apabila dia melihat setiap hari dia nak pergi kerja, katalah dia masuk kerja ataupun dia nak pergi menunggu bas, setiap hari nak pergi kerja menunggu bas, ramai pula orang, ada seseorang yang melihat kat dia setiap hari. Jadi dia rasa macam terganggu dan memang kita nampak perlakuan itu kepada dia. Ya, sebab itu definisi gangguan seksual ini dia lebih kepada insanam, dia kepada seseorang, dia bukan secara keseluruhan, dia bukan tiada ditujukan kepada tidak. Dia ditujukan kepada seseorang. Jadi sekiranya dia mendatangkan satu, dia rasa diri dia terancam, dia rasa takut, dia rasa tidak selesa, maka ianya itu boleh dianggap sebagai satu gangguan seksual. Jadi dalam masa yang sama, ya, kita juga dapat menjaga kesejahteraan mangsa ini, dan kita juga sebenarnya kita nak mendidik masyarakat supaya kita ada budaya, ya, yang menghormati, ya, yang kita dalam ialah prinsip rukun negara pun yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Saya rasa ini nilai-nilai murni budaya kita yang perlu kita terapkan. Okey. Cuma persoalannya, Puan Zabita, kayu ukur kepada rasa selesa ataupun tidak. Mungkin rasa selesa itu, tidak selesa itu kepada seorang individu, tetapi individu di sekelilingnya merasakan itu perbuatan yang biasa ataupun itu satu perbuatan yang normal. Jadi bagaimana kita menentusahkan sama ada kesan selesa ataupun tidak itu menjurus dan didefinisikan sebagai gangguan seksual? Merujuk kepada yang YB sebutkan tadi, berkenaan dengan perkara yang tidak diingini. Ya. Kalau sekiranya kedua-dua ni adalah merupakan pasangan, apabila pasangan tu apa sahaja perbuatan mungkin direlakan oleh pasangannya. Okey. Tetapi isunya adalah apabila sesuatu perkara yang tidak diingini. Contohnya ada orang hantarkan, mereka ni kerja sepejabat, dihantarkan pula visual yang tidak senonoh. Dan secara jelasnya apabila perbuatan tersebut melampaui batas, dalam keadaan yang munasabah, orang tahu bahawa perbuatan tersebut kalau diberikan kepada siapa-siapa pun orang rasa tidak selesa, maka itu adalah perbuatan yang salah. Itu adalah merupakan gangguan seksual di bawah jenayah. Pada masa yang sama juga kita boleh membuat tuntutan sivil. Misalnya, di dalam keadaan yang mana kadang-kadang orang kata mungkin awak ni terlalu sensitif, ada setengah melawak pun tak boleh. Tetapi kalau pihak ketiga pun dengar, gurauan itu bukan isunya sensitif tetapi telah keterlaluan. Begitu juga dengan sentuhan. Beza apabila seorang wanita memegang wanita yang lain dan memanggil misalnya. Tetapi sentuhan itu jadi tidak betul apabila seorang lelaki menyentuh di bahagian yang wanita itu rasakan tidak selesa. Jadi kata kuncinya adalah sesuatu perbuatan yang tidak diingini sehingga menyebabkan orang ini rasa tidak selesa dalam keadaan munasabah, siapa-siapa saja yang dengar. Dan seterusnya dia terasa terancam dan teraniaya.
Jadi dalam keadaan itu, maka itu adalah gangguan seksual. Ya, saya kira malam ini amat bermakna untuk kita mendidik dan juga memberikan penjelasan supaya perbuatan-perbuatan jelik itu tidak berlaku sama ada kepada mangsa ataupun mereka yang ada kecenderungan untuk melakukannya pada masa hadapan. Puan Zabita dan juga Yang Berhormat Datuk Seri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Majlis Perumahan Mampu Milik Negara ataupun MPMMN diaktifkan semula. Majlis Perumahan ini melihat keperluan rumah mampu milik di seluruh negara dengan turut melibatkan pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pemaju swasta, Bank Negara Malaysia serta badan-badan berkepentingan seperti Khazanah, Rehda dan Persatuan Pembeli Rumah ataupun HBA. Kerajaan berharap sistem yang ada ini boleh berfungsi. Dan sekarang bila ada kelemahan dalam sistem, kita minta semua pihak memainkan peranan memperbaiki. Tapi kalau itu pun juga tidak berlaku, macam saya kata, kita tidak teragak-agak untuk review the whole system. Pada masa ini, kita masih yakin sistem yang ada itu boleh diteruskan. Cuma kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki, penguatkuasaan kita pertingkatkan. Perluasan skop dan kelayakan mahasiswa dan pelajar-pelajar untuk membuat permohonan bagi program peranti siswa. Pelajar-pelajar mengikuti program asasi di IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi, program-program pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah, kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6, Kementerian Pelajaran Malaysia juga mulai hari ini, pelajar-pelajar diploma vocational Malaysia di kolej-kolej vocational yang menjalankan program diploma. Dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. Kementerian-kementerian yang terbabit diminta supaya menyegerakan dan mempertingkatkan jumlah 639 premis dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Kita juga telah meminta supaya kementerian-kementerian yang terbabit mewujudkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin tempatan dalam memilih lebih banyak lagi premis ataupun kedai-kedai, termasuklah minimarket, supermarket, kedai-kedai koperasi dan sebagainya untuk menyertai program ini. Jawatankuasa akan terus membuat susulan untuk mencari jalan supaya lebih banyak lagi barangan-barangan dapat dijual pada harga yang lebih murah. Pertama, penglibatan koperasi dijangkakan sekitar 19 hari bulan ini. Koperasi akan dapat memulakan roll out penjualan produk-produk tertentu pada harga yang lebih murah. Dan juga program jualan murah keluarga Malaysia akan mula dilaksanakan, yang mana pada hari ini kita telah membincangkan dan memperincikan modus operandi dan menyelaraskan bagaimana ianya dapat dilakukan oleh semua 5 kementerian yang terbabit di dalam program jualan murah keluarga Malaysia.
Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Tahniah diucapkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas kejayaan dalam kita menterjemahkan dan juga untuk meluluskan rang undang-undang anti gangguan seksual. Yang berhormat Datuk Seri, kalau ketika tadi kita banyak bercerita tentang apakah yang boleh ditafsirkan sebagai pelakuan gangguan seksual ini. Kita sedia maklum, bukan tidak ada undang-undang sebelum ini. Kita mempunyai Kanun Keseksaan, Akta Kerja 1955 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia yang secara langsung dan tidak langsung menangani isu gangguan seksual. Jadi di manakah perbezaan yang boleh kita gambarkan antara RUU ini dan undang-undang yang sedia ada, YB? Saya tidak nafikan kita ada mempunyai beberapa undang-undang yang sedia ada daripada Kanun Keseksaan Akta Komunikasi dan sebagainya, tapi bila kita lihat tentang RUU ini, apa bezanya dengan akta-akta yang sedia ada ini, kerana di sini kita memberi remedy kepada yang mangsa ini sendiri. Yang ini kita lihat bahawa kalau kita tengok kepada akta-akta yang lain, Kanun Keseksaan dan sebagainya, sekiranya pelaku itu didapati bersalah, mereka perlu untuk menjalani beberapa hukuman yang telah ditetapkan. Tapi dalam di sini kita memberi satu lagi alternatif, platform alternatif, mengadakan tribunal di mana barang pembuktiannya adalah mengikut kebarangkalian, tidak seperti daripada Kanun Keseksaan bahawa barang pembuktian itu adalah lebih berat. Yang kedua, dalam mengikut daripada RUU ini, apabila kita lihat, dia juga memberi satu remedy kepada mangsa itu tersebut, di mana mereka ini pertama boleh mohon maaf, kedua mana-mana tebus rugi yang dirasakan bersesuaian jumlahnya oleh tribunal maksimum 250,000, dan juga tribunal boleh untuk memerintahkan kepada mereka ini untuk menjalankan beberapa tugasan khidmat awam dan sebagainya, seperti mengadakan sesi kaunseling, khidmat masyarakat dan sebagainya. Dan dalam melalui RUU ini juga, dia bukan itu sahaja semata-mata. Kita buat RUU ini bukan sekadar untuk menghukum, tapi dalam ini juga kita mengadakan advokasi yang penting untuk memberi kesedaran dan pemahaman kepada rakyat, supaya advokasi yang kita jalankan ini dapat difahami dalam kita nak membentuk masyarakat yang sejahtera. Dan saya setuju, saya waktu nak membentangkan RUU ini di Parlimen sebenarnya banyak dugaan dan cabaran. Di hari terakhir sepatutnya saya membentangkan RUU ini pun saya masih lagi menerima panggilan, mesej dan sebagainya supaya saya menarik balik, supaya melewatkan lagi. Dia kata dah cukup dah dengan akta yang ada, RUU ini masih lagi tidak sempurna dan berbagai lagi yang diminta. Ini hari yang nak membentangkan ni. Tapi saya tekad, saya kata apa yang saya buat, apa yang kita laksana, apa sahabat-sahabat saya di kementerian laksanakan ini adalah demi untuk kesejahteraan rakyat. Saya tahu ini bukan satu rang undang-undang yang sempurna, tetapi sekurang-kurangnya kita telah bawa ke Parlimen, telah pun diluluskan, dah ada satu punca kuasa untuk membantu menangani isu gejala gangguan seksual ini daripada terus berleluasa. Kalau diikutkan antara rasional tujuan undang-undang ini diperkenalkan, ada beberapa kekangan dalam undang-undang sebelum ini. Yang pertama, definisi yang terlalu luas. Yang kedua, mungkin melihat pembuktian yang sukar. Dan yang ketiga, mungkin dilihatkan kepada pembuktian dalam tanpa keraguan yang munasabah dan juga berhal tentang mengambil masa yang panjang. Jadi, apakah RUU anti gangguan seksual ini akan memudah cara kepada urusan itu? Bila kita buat RUU ini, tribunal ini, kita nak dia supaya mudah, cepat dan mampu. Maksudnya kita nak supaya mudah tadi dari segi proses dia dan sebagainya, dia cuma perlu ada fee yang reasonable, dan lepas tu dia tidak diwakili oleh peguam, asasnya itu. Tapi sekiranya ada kes-kes yang kompleks, itu boleh dirujuk kepada untuk mereka diwakili peguam sekiranya dibenarkan oleh tribunal. Jadi ini salah satu daripadanya. Yang kedua, kita juga lihat bahawa dengan adanya tribunal ini juga sebenarnya dia lebih
cepat. Cepat tu maksudnya kita menetapkan bahawa dalam tempoh 60 hari daripada prosiding itu dimulakan, maka kena ada keputusan yang dibuat. Jadi tidaklah dia memakan masa lama yang sampai bertahun-tahun. Jadi inilah harapan kita. Kerana itu apabila kita nak memulakan tribunal ni, insya-Allah kita akan mulakan satu dahulu di Lembah Kelang. Ya, kita buat dulu satu di Bulan, dan hasratnya memang akan kita adakan tribunal ini di seluruh negeri. Dan dalam masa yang sama, dalam RU ini juga kita telah nyatakan bahawa tribunal ini boleh bersidang pada bila-bila masa di mana-mana yang dirasakan bersesuaian oleh pihak tribunal. Jadi maksudnya walaupun satu yang kita nak mulakan ini di Lembah Kelang, tapi kalau kita rasakan bersesuaian perlu nak dibuat di Perak dan sebagainya, so akan ada boleh dilaksanakan dan sebagainya. Jadi ini asasnya bahawa kita nak, kalau boleh ya, kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang berada jauh di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk memudahkan mereka ini untuk mendapatkan pengadilan yang sewajarnya. Memang bila kita lihat bila kajian yang kita buat, perjumpaan yang kita jalankan bersama dengan pihak-pihak NGO ya, yang turut mendapat aduan-aduan berkaitan dengan gangguan seksual ini, antara lain yang mereka sebutkan, mereka juga nak ada permohonan maaf daripada pelaku tersebut. Jadi dalam rang undang-undang ini juga disebutkan juga bahawa ada permohonan maaf yang perlu dibuat oleh pelaku ini ya. Jadi ada 4 yang kita telah nyatakan di situ supaya ianya ini memberikan kelainan jika dibandingkan dengan akta-akta yang sedia ada. Okey. Sudah pasti proses keadilan itu mengambil masa, tetapi tidak boleh dilengahkan untuk memberi keadilan kepada kesemua pihak. Puan Zabita, tadi kalau YB Datuk Seri bercakap tentang proses yang panjang dan juga satu tempoh yang lama, bukan itu saja concern ataupun kerisauan masyarakat, tetapi juga apabila setiap tindakan di bawah gangguan seksual ini diambil, ia akan melibatkan satu kesan emosi dan juga kesan khususnya membawa malu kepada ahli keluarga ataupun mangsa dan juga pemangsa sendiri. Dan lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak. Apakah mereka boleh memberi keterangan? Apakah ia akan menjadikan kanak-kanak ini trauma dengan proses tersebut? Jadi apa yang boleh kita lakukan di bawah pengenalan undang-undang baru ini supaya proses itu akan dapat meminimumkan impak-impak seperti yang dinyatakan tadi? Berkenaan dengan isu impak dengan menggunakan RUU ni, sebab tu kita kena fahamkan dulu apakah sebenarnya bidang kuasa. Dan saya ada sebutkan tadi berkenaan dengan jenayah. Jenayah ini apabila pelaku atau tertuduh dijatuhkan hukuman, maka hukumannya berbentuk tertakluk kepada seksyen kesalahan. Sama ada denda, ataupun penjara, ataupun sebatan tertakluk kepada kesalahan tersebut. Jadi dalam keadaan ini, dia tidak memberikan satu ganti rugi kepada mangsa. Walhal mangsa ni kadang-kadang mengalami kemurungan. Ada contoh misalnya kalau berlaku gangguan seksual di tempat kerja itu sehingga kan berhenti kerja. Dan banyak juga saya mengendalikan kes-kes yang berbentuk gangguan seksual ini. Ada yang lebih berat lagi, yang mana mangsa dia mengalami kemurungan. Jadi dalam keadaan ini, sebenarnya ganti rugi itu amat diperlukan. Satu, sebagai satu pengajaran kepada pelaku tadi. Kita nak patah balik kepada undang-undang yang sedia ada. Misalnya, kita kata kita ada section. Contoh, kita ada section gangguan seksual. Dalam pada masa yang sama, terdapat satu kes yang telah diputuskan di Mahkamah Persekutuan ini pada tahun 2016. Walaupun dikatakan di Malaysia ini perjalanan berkenaan dengan undang-undang gangguan seksual ini adalah sedikit lambat. Jadi, contoh kita lihat Akta Kerja tahun 1955, pindaannya pada tahun 2012 baru dimasukkan tentang pendefinisian gangguan seksual. Tetapi pada tahun 2016 ada satu kes yang telah diputuskan di Mahkamah Persekutuan, yang mana mangsa ini telah membuat aduan kepada tempat kerjanya, dia telah diganggu seksual oleh majikannya. Dan majikannya telah mengambil tindakan saman fitnah terhadap pekerja tadi. Kerana majikan tadi itu tidak diambil tindakan oleh orang atasan. Jadi di mahkamah pula, wanita ini, mangsa tadi ini telah membawa kes ini, dia saman semula untuk tuntutan ganti rugi bagi
kemurungan yang dialami olehnya. Antara perkara yang dipertikaikan di mahkamah oleh peguam majikan tadi adalah tiada undang-undang gangguan seksual yang memberikan ganti rugi. Yang selama ini yang kita ada adalah untuk sabitan hukuman. Jadi dalam keadaan itu mahkamah telah memutuskan ini peringkat tertinggi Mahkamah Persekutuan. Memperkenalkan tort gangguan seksual. Dan wanita tadi ini telah mendapat ganti rugi RM120,000. Atas kesan emosi itu? Ya, atas kesan emosi dan juga gangguan seksual yang telah dilakukan. Jadi di situ kita lihat perkembangan. Kalau kita katakan tempoh masa, dah tentu. Contoh, kalau kes-kes gangguan seksual tadi itu, seseorang nak bawa ke mahkamah sivil dan kita tahu ada melibatkan kos. Jadi kalau kita menggunakan tribunal ni tadi, kosnya menjimatkan. Dan tidak memerlukan peguam tetapi tertakluk kepada sama ada, memerlukan pengetahuan undang-undang lah, tertakluk kepada kes. Jadi tribunal ini sangat membantu kepada mangsa-mangsa tadi. Kadang-kadang yang menjadi kebimbangan mangsa ni saya lihat apabila mereka masuk ke mahkamah ingin memberikan keterangan dan keterangan mereka dicabar oleh peguam dan mereka tidak ada kepakaran. Jadi dalam keadaan ini apabila diberikan kelonggaran, contohnya tribunal ini, maka sangat membantu kepada mangsa tadi. Okey, bercakap juga tentang pemangsa dan juga mangsa. Kita sedia maklum, pemangsa yang melakukan perkara ini mungkin mempunyai masalah psikologi, mempunyai masalah dalaman dalam dirinya sendiri dan juga mungkin mempunyai sesuatu yang ingin dicapai di akhir tindakan tersebut. Jadi apakah secara keseluruhan dan konklusif akta ini nanti Yang Berhormat Datuk Seri akan melihat pendidikan bukan sahaja kepada mangsa tetapi pendidikan kepada mereka yang ada kecenderungan melakukan aksi-aksi dan perbuatan seperti ini? Ya, macam saya sebutkan tadi, bila kita mengadakan rang undang-undang ini, dia bukan sekadar untuk menghukum. Ya, bukan sekadar pada hukuman pemangsa dan juga kita nak supaya apa yang lebih penting adalah dari segi kesedaran. Kesedaran ni kita maksudkan pertama kepada mangsa, mereka tahu kepada mana aduan tu nak dibuat, bahawa ada satu akta yang melindungi mereka, mereka boleh untuk mendapatkan satu pengadilan melalui cara yang mudah, cepat dan mampu. Tapi dari segi pemangsa ini juga, bila saya bentangkan akta ini di Dewan Parlimen, ada juga suara-suara yang kedengaran sini. Oh, lepas ni dah tak bolehlah nak buat macam ni. Sekurang-kurangnya kepada mereka yang berkata itu, dia dah ada di fikiran mereka, oh sebenarnya sebelum ni apa yang dia buat itu adalah satu kesalahan. Bagi mereka mungkin itu satu gurauan, tetapi tidak kepada mangsa. Jadi sekurang-kurangnya kita dah beri satu, bukan saja pengetahuan kepada mangsa itu sendiri, tapi kesedaran kepada boleh dikatakan potensi-potensi pelaku lah, potensi yang akhirnya nanti akan menjurus kepada keadaan yang lebih buruk lagi. Jadi yang lebih penting sebenarnya saya tidak mahu budaya gangguan seksual ini dinormalisasikan. Kita lihat sejak kebelakangan ini ada juga cerita-cerita yang viral di sosial media yang ada orang dia tidak kisah sekiranya dia dipeluk dan sebagainya, tapi kepada seseorang lain itu bukan satu budaya kita. Jadi ini yang kita nak wujudkan daripada kalangan masyarakat kita sebagai satu keluarga Malaysia. Bila kita sebut kita sebagai satu keluarga, kita sayang menyayangi antara satu sama lain. Bila kita sebut kita sebagai satu keluarga, kita hormat menghormati antara satu sama lain. Bila kita sebut kita sebagai satu keluarga, kita seharusnya melindungi antara satu sama lain. Kita bukan merendah-rendahkan seseorang, kita bukan memperlekehkan seseorang, apatah lagi kita menjadikan seseorang itu, ahli keluarga itu sebagai satu bahan gurauan. Jadi ini budaya yang kita nak terapkan sebagai satu keluarga Malaysia. Saya kira inilah yang kita nak bawa juga untuk membantu keluarga Malaysia supaya memahami RUAJS ini dalam mewujudkan ekosistem persekitaran yang selamat. Macam sekarang ni, alhamdulillah ekonomi dah semakin pulih. Orang dah mula pergi bekerja, yang berniaga dulu yang tutup sekarang dah mula kembali perniagaan. Kita tengok sektor pelancongan kita, hotel-hotel kita pun dah mula dipenuhi dan sebagainya. Jadi bila mereka ni nak kembali semula ke tempat kerja, mereka perlukan persekitaran yang selamat. Jadi saya kira ini juga adalah merupakan satu manifestasi daripada kerajaan
ya kepada rakyat untuk memastikan bahawa dalam keadaan apa saja, bukan saja di tempat kerja, ya, kita ada akta kerja dan sebagainya, tapi di mana-mana sahaja mereka berada, supaya kita nak menjamin kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Ya, di akhirnya kita berbalik kepada prinsip menghormati kehormatan seseorang individu yang lain, tidak kira apa jua gender dan juga apa jua fahaman serta perbezaan antara insan itu. Kita nak berehat seketika, YB Datuk Sri dan Puan Zabita, dan kita akan kembali selepas ini. % daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Kata orang, satu mimpi itu lebih berharga daripada 1000 realiti. Macam mimpi kami, untuk memiliki sebuah maligai sendiri. Perkara terindah tentang kenangan adalah saat-saat menciptakannya. Di rumah ini kami akan cipta 1000 kenangan untuk diceritakan pada hari-hari mendatang. Bahagia itu bukan diukur dengan besarnya rumah yang kita duduki atau banyaknya duit yang kita miliki. Ruang sederhana seperti ini sudah cukup jika disulam cinta dan kasih sayang. Kementerian Wilayah Persekutuan akan membuat satu pengumuman yang lebih terperinci, iaitu untuk membuka window pengaduan kepada mereka-mereka yang layak, terutama sekali daripada golongan termiskin ataupun hardcore poverty, tetapi tidak menerima sebarang bantuan atas apa juga sebab. Mereka boleh tampil untuk melaporkan diri ataupun ada pihak-pihak yang boleh membantu mereka untuk melaporkan keberadaan mereka supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang terbukti layak tapi tercicir daripada sistem bantuan yang sedia ada. Ya, Alhamdulillah kita bersua kembali dalam bicara naratif. Kita memberikan gambaran kalau separuh masa pertama tadi adalah berkenaan tentang RU anti gangguan seksual dan bagaimanakah ia diterjemahkan. Yang berhormat Datuk Seri, semalam difahamkan sudah pun berlangsungnya kempen menangani gangguan seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak. Jadi ini mungkin salah satu daripada elemen yang ingin disekalikan dalam RU anti gangguan seksual dan juga pemahaman kepada masyarakat. Apakah antara aktiviti dan juga rangka kerja pihak kementerian dalam memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat berkenaan undang-undang? Ya, bila kita mengadakan RU
RU ini ya, apa yang lebih penting sebenarnya bukan kita nak kira berapa ramai pesalah, berapa ramai yang telah berjaya kita hadapkan ke muka pengadilan. Kita nak lebih kepada kesedaran masyarakat itu sendiri. Kerana itu di pihak kementerian kita telah pun memulakan program-program advokasi ini melalui setiap program-program kementerian bersama dengan pihak NGO dan sebagainya. Dalam setiap program ini kita selitkan juga taklimat dan ilmu berkaitan dengan RU anti gangguan seksual ini sendiri. Ini antara salah satu yang kita jalankan kepada masyarakat. Dan tidak ketinggalan juga kanak-kanak ni. Ni amat yang merisaukan saya sekarang ni antara lain adalah jenayah seksual atas talian terhadap kanak-kanak. Kita lihat angka ini semakin lama semakin meningkat. Sumber yang saya dapat daripada PDRM, ya, kalau sebelum ini dilaporkan kepada saya sehingga awal tahun hingga Mac 95,000 IP address yang menyebarkan maklumat yang menyebarkan tentang seksual ini terhadap kanak-kanak. Daripada tahun 2017 95,000, baru-baru ini dah naik 106,000. Jadi angka ini semakin meningkat. Dan kerana itu di pihak kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat juga, kita bukan dan juga LPPKN, kita bukan sahaja sesi ini kita berikan kepada orang dewasa, tapi kepada kanak-kanak melalui Majlis Perwakilan Kanak-kanak. Maksudnya kita ada Majlis Perwakilan Kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ini juga kita jadikan duta supaya mereka boleh menyampaikan ilmu ini kepada rakan-rakan mereka. Ya, kadang-kadang melalui rakan sebaya ni lebih mudah difahami dan diterima. Jadi ini yang kita berikan melalui Majlis Perwakilan Kanak-kanak. Kita dah ada semalam saya lancarkan kempen membenteras jenayah seksual atas talian, ya. Ramai kanak-kanak yang hadir, termasuk juga ibu bapa, kerana kita lihat sekarang ni penggunaan internet di kalangan kanak-kanak ni semakin meningkat. Kadang-kadang kita lihat kanak-kanak yang umur 3-4 tahun pun dah ada handphone, dah ada tab dan sebagainya. Jadi bila kita tanya, kebanyakan daripada mereka sudah mempunyai handphone masing-masing. Tetapi pengawasan ibu bapa pula semakin lama semakin menurun. Maksudnya mungkin mereka terlampau busy dan sebagainya. Jadi kita gunakan platform Majlis Perwakilan Kanak-kanak ni untuk menjadi duta, dan dalam masa yang sama di bawah LPPKN kita ada Cafe Teen. Ya, ini juga remaja-remaja yang berumur antara 13 tahun sehingga 24 tahun yang menjadi sahabat kita, sahabat Cafe Teen ini. Mereka juga yang turun padang, ya, membuat pelbagai program untuk menarik supaya remaja-remaja ini juga ada program-program aktiviti yang positif. Di samping kita menerangkan juga kepada mereka, kita perlu juga, ya, bukan kita menggalakkan, tapi kita perlu untuk memberikan pendidikan, ya, tentang berkaitan seksual ini. Mana yang boleh dipegang, mana yang tak boleh pegang, apa yang salah, apa yang betul. Jadi ini perlu diberikan kepada anak-anak ni supaya mereka daripada kecil sudah tahu. Kalau tidak, kalau kita tak ajar mereka melalui cara pendekatan yang betul, dia akan belajar daripada internet, dia akan belajar daripada sosial media yang mungkin betul, mungkin tidak. Jadi inilah yang saya kira ini peranan semua, ya, tanggungjawab kita semua. Sebab itu di pihak kementerian kita berkolaborasi, bukan saja agensi di bawah kementerian tapi juga NGO, mungkin juga kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang lain. Ya, apabila Yang Berhormat Datuk Seri bercakap secara dalam talian itu, Puan Zabita, kita juga risau berkenaan tentang sexual grooming ini. Apakah sexual grooming ini juga didefinisikan di bawah gangguan seksual? Dan yang kedua, kita melihat dengan pelbagai aplikasi seperti permainan video, dating apps yang mengajak dan juga memujuk anak-anak kecil ini supaya terlibat dalam perlakuan seperti itu. Mungkin pada awalnya tidak disedari, mungkin pada awalnya hanya perbualan biasa, kemudian disusuli dengan perbualan-perbualan yang lebih rancak dan kemudian disusuli dengan sentuhan dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya proses sexual grooming yang perlu kita fahami dalam istilah gangguan seksual? Sexual grooming ni kalau kita lihat, ya, kebanyakan mangsanya majoriti adalah kanak-kanak. Perlu ingat yang itu. Kenapa? Kerana kanak-kanak ini adalah vulnerable atau kita panggil rapuh, mudah percaya, dan senang dimanipulasikan. Saya nak rujuk kepada Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Di dalam akta ini, jenayah gangguan seksual atau jenayah seksual terhadap kanak-kanak tidak semestinya bersifat fizikal. Dan dia juga boleh jadi bukan fizikal.
Contohnya macam seorang dewasa menghubungi kanak-kanak, kemudian diajarkan, dihantar video dan diceritakan daripada awal berkenaan dengan perlakuan yang tidak senonoh. Maka ini tiada sentuhan fizikal, tetapi ianya adalah merupakan kesalahan jenayah. Sebab bila setiap kanak-kanak ini diberikan kebebasan untuk ada telefon, macam YB cakap tadi, 2-3 tahun pun telah diberikan. Okay, dan ibu bapa nak ambil jalan mudah, dia tidak mengawal kanak-kanak tadi. Asalkan anak tadi duduk, main telefon, diam. Cukup. Tetapi daripada situ mereka mula berkenalan dengan orang-orang yang lebih dewasa. Dan atas faktor ini, ramai penjenayah seksual, contohnya pedofilia. Mereka ini memang golongan yang berminat kepada kanak-kanak. Menggunakan kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa tadi untuk mencari mangsa mereka. Kadang-kadang mula-mula mereka berkenalan tu contoh mangsa berumur 14 tahun. Walhal si pelaku tadi tu umurnya 30 tahun. Tetapi sebab dia nak dapatkan kepercayaan, jadi dia katakan umur dia pun sama 14 tahun. Daripada situ mereka berkenalan dan mereka ambil kepercayaan anak-anak tadi. Dan dari situ akan ada permintaan. Biasanya sexual grooming ni dia berkenalan dahulu, dia letakkan kepercayaan kepada anak-anak tadi dan kemudian dia mula buat permintaan. Dan bila kepercayaan tu dah ada, kanak-kanak itu akan menuruti. Dekat situlah bahayanya. Di ibu bapa kadang-kala tolong semak perbualan. Ada banyak kes yang saya terima, sebenarnya sayangnya ibu bapa tahu apabila terlambat. Okey, Puan Zabita, apakah tidak mustahil daripada gangguan seksual menjadi satu kesalahan seksual yang besar? Daripada perbualan itu, mungkin boleh jadi bermula perkenalan, kemudian diajak keluar. Seperti saya katakan tadi, kanak-kanak ni dia kepercayaan dia tinggi. Dia rasakan apabila orang sayang, dan dia pun nak balas balik kasih sayang tu. Dekat situlah kalau kita lihat, contoh laporan berita, seorang remaja telah dirogol beramai-ramai. Jadi bahayanya dari situ. Kena berhati-hati berkenaan dengan seksual, jenayah seksual dalam atas talian ni lah. Okey, selepas ini mungkin kita akan mendapatkan respon berkenaan tentang RUU anti gangguan seksual ini. Yang berhormat Datuk Seri dan Puan Zabita, kita nak kembali berehat seketika dan akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, impian Ros nak tengok Mak happy bila tinggal rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, makin berbumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang.
mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur, memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan, memperkasa pemasaran dan pasaran oleh persatuan nelayan, mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar, memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti, menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Bersama kembali dalam bicara naratif RUU Anti Gangguan Seksual ataupun RUU AGS. Yang berhormat Datuk Seri, media semestinya melaporkan satu penerimaan yang positif selepas RUU ini diluluskan dan juga dibahaskan di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Namun sebegitu, apabila isu berkenaan gangguan seksual ini juga, media dan media sosial juga dijadikan tempat untuk menularkan atau viralkan terlebih dahulu kes-kes tersebut dan tidak menggunakan saluran yang sebetulnya. Banyak isu yang berlaku apabila telah pun viral, kemudian baru laporan ingin dibuat. Jadi apa mungkin pandangan YB Datuk Seri berkenaan isu-isu yang banyak berlaku seperti ini? Kita tak boleh nak nafikan kita hidup dalam keadaan dunia tanpa sempadan, segala maklumat di hujung jari, kuasa-kuasa viral. Ya. Yang kita lihat ini, bagi saya dia ada dua situasi. Yang pertama, jika berlakunya viral itu, ya, sesuatu isu dan ataupun kes itu, kita tak tahu sama ada ianya benar ataupun tidak. Kadang-kadang kita lebih suka untuk menyebarkan sesuatu itu tanpa kita membuat pemeriksaan terlebih dahulu, ni benar ataupun tidak. Kalau ianya tidak benar, kita telah pun menyebarkan aib orang juga kepada yang lain. Yang kedua, sekiranya ia benar, alhamdulillah, so dia dapat membantu kita di pihak kementerian dan sebagainya supaya ada tindakan yang boleh diambil untuk membantu mangsa tersebut. Jadi dalam isu gangguan seksual ini ialah kita lihat banyak juga orang yang memilih untuk memviralkan dahulu sebelum dibuat tindakan dan sebagainya. Cuma saya mohon supaya kita menjadi masyarakat yang lebih bertanggungjawab, supaya diperiksa dahulu, ya. Dia kadang-kadang ada juga kes-kes sebagai contoh, ya, yang kita bila kita dah buat siasatan, ianya tidak seperti yang digembar-gemburkan. Jadi bila kita cuba menerangkan berdasarkan fakta, dia dah ada sikap prejudis pula sebab benda tu dah viral, ya, dia dah ada pemikiran dia tertentu. Jadi dia agak sukar juga. Jadi kita perlu untuk sama-sama mendidik, ya, memberi kefahaman kepada semua. Dan dalam masa yang sama, saya juga berharap, ya, kalau kita tengok tentang gangguan seksual ni dari segi pemangsa dan juga mangsa. Mangsa tadi kita dah bagi, ya, dari segi apa Puan Zabita pun dah bagi tahu apa yang perlu dilakukan sekiranya perkara begitu berlaku kepada dia. Dalam masa yang sama, pemangsa ni kita nak mengurangkan kes, ya, maksudnya pemangsa-pemangsa ni. Ada mereka yang mungkin menganggap sesuatu perkara itu berlaku sebagai satu gurauan. Ya. Ada juga yang kita lihat mereka ini yang mungkin ada sakit, psikopat dan sebagainya. Dia macam ada, ya, yang menjurus ke arah perbuatan itu. Ya. Jadi yang ini saya nak mohon, ya, jasa baik, perhatian daripada ahli keluarga sendiri supaya kita melihat keadaan situasi ahli keluarga kita sebagai contoh. Sebab yang ini yang akan dapat melihat dan mengenal pasti dahulu adalah orang yang terdekat. Jadi sekiranya ada perubahan-perubahan dan kita nampak ada di kalangan ahli keluarga kita yang mempunyai dia punya perangai, kelakuan dia yang agak berbeza dan menjurus ke arah menjadi pemangsa, kita boleh buatkan aduan terlebih dahulu. Aduan tu, ya, kita nak berikan dia kaunseling untuk kita juga menyelamatkan dia. Kalau dia ada potensi untuk jadi potensi pemangsa, kita nak selamatkan dia supaya dia tidak berlaku begitu. Jadi ini yang saya harapkan, ya, terutamanya di kalangan kita masyarakat, dan banyak kes-kes yang banyak juga dilaporkan kepada saya, ya, berkaitan dengan kanak-kanak dan sebagainya. Maksudnya ramai juga yang mempunyai kurang kasih sayang. Ya, dia bila kurang kasih sayang, tak ada perhatian, itu yang ada orang lain masuk dan menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan akhirnya sebenarnya berniat tidak baik. Jadi dalam kita masyarakat ni, ya, kita tengok kadang-kadang banyak kes-kes yang negatif ni cepat saja diviralkan. Marilah kita sama-sama sebarkan kasih sayang. Kasih sayang ni dia tak perlu bayar. Percuma je. Setiap seorang daripada kita, saya percaya, tak kira latar belakang siapa pun dia,
Malahan kalau mereka ni yang pernah melakukan kesalahan dan sebagainya, dalam setiap diri kita ada perasaan kasih sayang. Ya, kita tidak mahu disebabkan kasih sayang maruah melayang, jadi kita harapkan agar kasih sayang itu digunakan sebaik-baiknya. Puan Zabita, ini satu pengharapan juga kepada pihak pengamal undang-undang. Kalau tadi diikutkan expedite the process untuk mempercepatkan proses itu dan juga mendapatkan remedy ataupun ganti rugi. Jadi apakah pengharapan daripada pihak pengamal undang-undang dengan undang-undang dan juga akta baru ini akan lebih menghasilkan suatu kesan yang lebih positif kepada mungkin mangsa dan juga bakal pemangsa dan mereka yang terlibat dalam sirkulasi itu? Berkaitan dengan isu gangguan seksual ataupun jenayah seksual ini, kita buat masa ini sudah ada undang-undang yang sedia ada. Cuma kekangannya kadang-kala saya melihat dari sudut mangsa itu sendiri. Apabila mereka tidak ada kekuatan untuk membuat laporan polis ataupun mengambil tindakan yang selanjutnya. Dan ingat apabila mangsa terus membiarkan pelaku ini bebas, maka itu adalah satu tiket kepada mereka untuk mencari mangsa yang lain. Jadi tolong untuk mangsa-mangsa yang ada di luar sana, kalaupun kita ada undang-undang jenayah, kita ada undang-undang sivil, kita ada tribunal di bawah RUU ini, tetapi jika mangsa tidak ke hadapan, apalah gunanya ada undang-undang. Dan seterusnya saya hendak berpesan kepada masyarakat. Kadang-kala apabila berlakunya sesuatu jenayah seksual ini, mangsa ke hadapan. Tetapi masyarakat kita belum apa-apa, mereka telah membuat victim blaming ataupun menyalahkan mangsa. Sabar dahulu, dapatkan fakta sebenar dahulu dan biarkan mahkamah yang memutuskan. Dan janganlah kita ni menjadi hakim ataupun membuat andaian sendiri sehingga mematahkan semangat. Kadang-kala apa yang kita komen di bawah itu dibaca oleh mangsa-mangsa gangguan seksual atau jenayah seksual yang lain sehingga menyebabkan mereka tidak ada motivasi untuk ke hadapan. Jadi harapan saya, undang-undang setelah sedia ada, cuma pada diri mangsa sendiri untuk ke hadapan dan juga ahli keluarga dan masyarakat memberikan sokongan. Ya, insya-Allah sudah pastinya ketahui hak anda, dapatkan perlindungan dan juga buat laporan sekiranya isu itu berlaku. Dan apa yang penting adalah RUU Anti Gangguan Seksual ini memberikan advokasi kepada kesemua pihak yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung dalam perihal kita menangani dan juga menyebarkan kasih sayang dalam kalangan masyarakat. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih kepada Puan Zabita kerana bersama dengan kami pada malam ini. Tahniah juga diucapkan kepada pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas penzahiran dan juga manifestasi bagi undang-undang berkenaan anti gangguan seksual yang telah pun dipersetujui di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Dengan itu, terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif. Kami senantiasa memberikan anda pengisian dan juga untuk berkongsikan tentang perkara-perkara yang perlu difahami dan juga perlu untuk ditekuni dan ditaklui oleh pihak masyarakat. Dengan itu, Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi. Salam keluarga.